pun ayah, ketua keluarga, wajib sediakan pada keluarga. Yang terbalik pula, isteri pula sibuk cari untuk keluarga. Suami menghadap TV siang malam lah, duk gosok telefon, gosok, gosok. Isteri duk pulun cari kerja, sara anak, membesarkan anak, cari makan. Kadang suami siap marah, awak tak pergi kerja. Dalam kamus hidup orang beriman, tak ada istilah malas. Malas ni tak ada. Malas ini pun salah satu daripada yang Nabi ajar, minta berlindung. Kalau bahasa Arab disebut al-kaslu ataupun al-kasal. Kasal ini maknanya pemalas. Pemalas sungguh. Setengah orang paling teruk punya malas fikir. Malas fikir, malas fikir. Fikir pun malas. Kan? Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, setengah orang punya malas nak cari rezeki untuk nak menyara keluarganya, sampai tahap dia meminta-minta. Apa kesan dia? Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Kata baginda Nabi SAW, seseorang yang jenis suka meminta-minta, minta ke orang, tahu menghulu ni, hulu. Bukan hulu memberi, hulu meminta nak sikit boleh, minta kerjanya ini, dan meminta-minta pada manusia tanpa henti dalam keadaan dia tu sihat, tubuh badan, boleh kerja, boleh cari nafkah, dah minta juga. Apakah akibat yang bakal dia terima di akhirat atau di hari kiamat nanti? Kata Nabi SAW, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muka dia sikit sekerat daging pun tak ada nanti. Bayangkanlah, hari kiamat, akhirat nanti orang semua datang muka comel-comel, bak purnama lah, muka bersilau-silau. Nabi kata sekerat daging pun tak ada pada muka-muka si peminta-peminta dalam keadaan pemalas. Habis tu Ustaz, mana orang hidup minta sumbangan untuk tahfiz dia, pondok dia, nak menyara anak yatim tu, dah itu cerita lain. Dia mewakili pihak organisasi dia ataupun pondok dia yang memang dalam kesusahan, tu cerita lain. Ini dia yang sememangnya badan sihat, boleh cari rezeki, dah dia malas. Tahu nak minta aja. Tak kawan dia, mak mentua dia. Tak mentua dia, jiran dia, kawan futsal dia. Kawan jadi meluat, tak ada muka lain. Kau itu minta. Muka handsome, minta ke orang. Jadi sebab itu kita nak mengajak para penonton semua menghayati bahawa dalam kehidupan ini, antara nafkah penting seorang suami maupun ayah, ketua keluarga, wajib sediakan pada keluarga. Yang terbalik pula, isteri pula sibuk cari untuk keluarga. Suami menghadap TV siang malam lah, duk gosok telefon, gosok. Isteri duk pulun cari kerja, sara anak, membesarkan anak, cari makan. Kadang suami siap marah, awak tak pergi kerja. Terbalik. Patut suami tu yang kerja, isteri pula pergi cari kerja. Benda macam ni adalah benda yang patut diperbetulkan dalam masyarakat kita. Sebab kata Imam Nawawi rahimahullah, sekurang-kurangnya seorang suami maupun bapa dalam keluarga kena sediakan 7 perkara. Pertama sekali, seorang suami maupun ayah wajib sediakan makanan. Wajib sediakan makanan. Kalaupun si ayah, si suami itu kursus jauh mana sekalipun, outstation 3 hari 2 malam, 7 hari 6 malam ke apa, tak balik-balik ke rumah, pastikan isteri dan anak-anak di rumah ada makanan. Ada makanan. Oh tak boleh, saya ini keluar jihad fisabilillah, saya berjuang, saya berdakwah, jadi isteri dengan anak-anak itu Allah Ta'ala akan selesaikan. Awak ni hidup tahun bila ni? Mana punya pahaman punya dapat ni? Mana sekolah punya belajar? Sebelum suami tu nak keluar pergi kerja, nak berjuang, berperang, isteri dan anak-anak pastikan terisi. Kalau kata orang zaman sekarang ni, peti air tu penuh lah. Peti air tu penuh. Ingat, tu yang pertama, makanan. Yang keduanya, mesti disediakan tempat tinggal. Jangan ada di kalangan ni suami-suami di luar sana, sebelum kahwin, sebelum nikah, bulan bintang awan semua bagai janjinya elok. Dia menikah saja, isteri dia tanya, abang, mana rumah kita? Tak payah rumah, ni bawah jambatan cukup. Abang kata nak beli rumah, tak payah. Beli rumah pun nanti Dajjal, Ya'juj datang sapu habis. Dia sebenarnya memang ada suami-suami yang kita akan suruh dia pergi surat teh lah.
Nah, kita suruh dia pergi cek suhu lah. Ni tak sihat punya suami. Awak ni fikir apa ni? Benda lah awak punya fikir. Menyediakan tempat tinggal untuk si isteri. Jadi macam mana pula yang si suami ajak isteri mai duduk sekali dengan mak dia macam mana tu? Maknanya isteri duduk tinggal bersama sebumbung dengan mertua. Itu pun dengan persetujuan dan kerelaan hati si isteri. Kalau isteri tu tak setuju, saya tak nak duduk dengan mak awak, saya tak nak duduk dengan mak mentua, saya tak nak. Bincang elok-elok bang. Bincang elok-elok. Bincang elok ya. Sebaik-baiknya. 2. Yang ketiganya adalah menyediakan pakaian. Menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan masak. Termasuklah barang-barang ataupun perkara-perkara asas lah. Yang termasuk orang panggil apa? Garam, gula, beras siapa beli ya? Beras. Suami beli lah beras lah. Sibuk pula kata beras abang yang beli. Beras, apa tu, tonggek, apa-apa hal-hal berkait dengan kata orang apa ya? Bahan masak. Yang seterusnya, perkakas rumah. Lagi, alat-alat pembersih badan, berus gigi, ubat gigi, sabun, shampoo, semua yang membersih badan. Dan yang ketujuh, pembantu rumah jika mampu. Dia ada perkataan jika kat situ. Pembantu rumah jika mampu. Dia kadang setengah isteri, walaupun dia suri rumah, tapi kalau anak dah berderet, anak dah susun 7-8 orang, mungkin barangkali kawalan tu dah tak terkawal mungkin. Anak dah ramai, dah susun ni semua, maka suami kena fikirkan sesuatu. Macam mana untuk nak membantu urusan isteri di rumah. Kadang orang kata, alah, di rumah apa masalah? Suami sungguhlah kerja outstation, kerja di lapangan ni macam-macam dugaan semua kan. Duduk di rumah apa masalah? Melayan anak je pun. Abang, awak cakap sedap ya. Rumah, walau gelanggangnya kecil, peranannya besar. Jangan main-main tu. Jadi kena ingat, suami kena ambil kira, ambil peduli apa sahaja yang berlaku dalam rumah tangga kita. Ada di kalangan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia rezeki banyak, melimpah-limpah kan. Kata orang, yang bulan lepas pun tak habis lagi, mari pula rezeki berikutnya. Dia memang Allah Taala bagi melimpah-limpah lah. Ada setengah orang macam tu. Ada pula sebahagian teman-teman, rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin serba tidak cukup. Ada, tapi ataupun kalau tak cukup sekalipun, kata orang, maaf dengan izin ya, dia ngam-ngam saja dia punya pendapatan dia, ataupun dari segi kecukupannya itu tak seperti orang lain. Ada. Walau bagaimanapun, sama ada rezeki itu banyak ke, melimpah ke, sikit ke, sedang-sedang ke, cukup-cukup ke, ngam-ngam ke, ia mestilah diurus takbir dengan betul. Harta tersebut. Kata orang, dia itu bolehlah harta banyak, bolehlah mengurus ke, nak bagi itu, bagi ini. Tak. Kalaupun duit kita tak banyak mana sekalipun, mesti tetap akan ada pengurusannya yang diajar dalam agama kita. Maka oleh kerana itu, saya nak kongsikan. Ada 6 cara ataupun 6 jalan yang telah pun digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, bagaimana pengurusan panduannya, tata cara menguruskan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. 6 perkara tersebut apa dia? Pertama sekali. Yang pertama, Allah mengajar kita supaya cari harta. Cari harta. Dia kena cari. Dia kena cari. Jangan duduk di rumah kata nak apa? Dulu orang kata tunggu nak menggores, tiba-tiba dapat duit. Dah tak boleh, dia kena cari. Yang masuk pertandingan yang apa itu cerita lain. Ini yang memang dia kena cari. Dalam Quran Allah Taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, apabila kamu selesai solat fardu Jumaat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini. Yang doktor-doktornya, yang cikgu-cikgunya, pejabat agamanya, ustaznya, yang saintisnya, yang menterinya, yang berhormatnya, yang produsernya, yang wartawannya, kameramannya. Semua ni bertebaran. Allah suruh bertebaran atas muka bumi. Dan carilah min fadlillah. Kurniaan Allah. Allah suruh cari. Allah suruh cari. Allah suruh kita cari. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Itu yang pertama. Cari harta, cari rezeki, cari pendapatan. Itu yang pertama. Yang keduanya,
Allah Subhanahu Wa Taala juga suruh kita setelah cari dah dapat, belanjakan dan jangan takut miskin. Ini yang kedua. Belanjakan harta tersebut namun jangan takut miskin. Ada setengah orang bila dia nak berbelanja, dia nak menginfakkan harta dia, termasuklah memberi nafkah pada ahli keluarga semuanya. Ish, jangan kan nanti kurang pula ni hartanya itu kan. Ada setengah orang bila dia tengok saja dekat mesin ATM tengok baki. Dia tengok sesak nafas dia kata. Dia punya duit dalam bank parah hidung ah. Ada kata tak ada ustaz, saya bukan parah hidung. Dengan hidung tak ada rahnya. Jadi saya sesak nafas sikitlah ustaz. Jadi saya tak bersedekah kot bulan ni. Satu benda yang Allah Taala mengajarkan kita, jangan sesekali takut untuk kita nak menafkahkan harta kita, khususnya nafkah itu terhadap keluarga kita, anak, isteri kita, seluruh isi keluarga kita. Takut apa? Dengan memberi nafkah tu makin miskin. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Syaitan akan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah, hingga hujung ayat. Surah Al-Baqarah ayat 268. Allah sebutkan bahawa syaitan ni salah satu perangai dia bisikkan. Rajin pula bawa isteri pergi berjalan-jalan, makan angin, bagi duit kat isteri pula. Kau tak takut ke kau ni musim-musim susah ni, wabak tak selesai lagi ni, macam mana ni? Tak payah. Pandai-pandailah. Dia pun kerja kan isteri tu, tak payah bagi. Tapi tuan-tuan janganlah pelik pula. Macam mana ustaz tahu skrip syaitan ni? Saya agak je lah. Habis tu bisik apa lagi? Takkan bisik suruh semayang pula. Syaitan mestilah bisik ke arah kejahatan ataupun ketakutan. Ramai orang macam tu. Yang ketiga, agama mengajarkan kita supaya kita dengan harta. Yang ketiga, mesti mengumpul harta, ada simpanan. Kalau tadi cari, belanja, tapi dalam sibuk-sibuk berbelanja tu pula, dia mesti kena ada kumpul dan simpan. Maaflah dengan izin, setengah orang dia buat investment, pelaburan. Dan isu tentang pelaburan dan simpanan ni bukan satu benda yang diwawarkan baru-baru ni. Lama dah. Malah dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan, Allah merakamkan berkaitan tentang saranan Nabi Yusuf alaihi salam ketika waktu tu, kalau tuan-tuan baca kisahnya kan Mesir dijangka menerusi mimpi seorang raja yang telah pun ditakbir atau ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahawa Mesir akan berhadapan dengan satu tempoh kemarau panjang bertahun-tahun, 7 tahun panjang kemarau. Lalu persiapan rakyat dan penduduk semua nak berhadapan dengan musim sukar tu bagaimana? How? Ni yang Nabi Yusuf ajar, iaitu Allah Taala rakamkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Surah Yusuf ayat 48. Saya ulang, Surah Yusuf ayat 48. Dari ayat ni, para penonton, rakan-rakan, teman-teman yang saya muliakan, Nabi Yusuf mengajar pada kita, kalaupun secara simboliknya berlakunya peristiwa ini, Mesir satu ketika dulu akan berhadapan dengan kemarau, kering kontang, tanah menjadi waktu itu, tanaman tak menjadi semua, 7 tahun. Maka saranan Nabi Yusuf adalah, awak semua kena ada simpanan. Kena ada simpanan untuk waktu-waktu sukar. Kita pun tuan-tuan, secara jujurlah, saya sendirilah,
Siapa sangka kita akan berhadapan dengan penularan wabak yang bersifat non-alam ataupun bencana non-alam ini, COVID-19. Siapa pernah sangka akan berlaku benda ini semua kan? Orang kewangan kata apa? Bom jangka kan? Siapa pernah sangka? Kalau tidak kerana pandemik sekalipun, mungkin selama ni hidupnya selesa, hidupnya mewah, hidupnya dalam keadaan yang serba-serbi ada. Sekali diuji Allah, suami meninggal. Suami yang selama ini duk cari rezeki, cari pendapatan, meninggal dunia. Isteri dan anak-anak macam mana? Suami ada simpanan tak? Kalau ada pun sikit tu pula nanti berebut. Macam mana? Dah bergaduh-gaduh lah pula, nak tuntut hak masing-masing. Kalau tak ada simpanan macam mana? Ni, suami-suami, abang-abang di luar sana ni. Simpanan kita bagaimana? Sebab itu, dalam kita berbelanja, agama mengajar, jangan galak sangat. Jangan galak sangat. Mentang-mentang promosi, tak habis-habis. Promosi. Tarikh macam-macam. Tarikh itu, tarikh ini kan. Lepas tu pula dia geram, dia duk banyak lagi yang dia tak tebus lagi kan. So akhirnya dia pun tengok, geram lah nak beli. Dia ada orang macam tu. Setengah orang hobi dia membeli. Lepas tu menyesal. Tapi orang macam ni ada falsafah dia, falsafah yang tak betul lah. Dia kata biar menyesal beli dari menyesal tak beli. Pula dah. Ini masalah. Kena ada simpanan. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Itu yang ketiga ya, iaitu berkait tentang mesti kena ada kumpul harta dan juga kena ada simpanan ataupun pelaburan. Yang keempat, agama juga mengajarkan kepada kita supaya menyucikan harta. Menyucikan harta ini iaitu dengan berzakat. Berzakat tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum ila akhiril ayah. Kata Allah, dalam harta kamu ada portion, ada hak orang lain. Sama ada orang tu dia minta ke, dia tak minta ke, ada hak dia. Ni yang kita bimbang. Kita duk kumpul harta, duk menimbun tinggi, lepas tu tak bagi kepada yang hak yang sepatutnya, akhirnya Allah Ta'ala tarik menerusi jalan-jalan yang kita tak suka. Ini yang tak seronok ceritanya. Itu yang keempat, iaitu menyucikan harta kita dengan berzakat. Sebentar tadi kita telah pun sama-sama berkongsi tentang bagaimana pengurusan harta kita, tak kiralah dalam keluarga ataupun dalam kehidupan lah secara umumnya. Antara lainnya iaitu tentang agama mengajarkan cari harta, bekerja dan juga dengan apa saja profession kita, cari harta. Yang keduanya adalah dengan membelanjakan harta tersebut, dan di saat berbelanja tu pula jangan sampai takut miskin. Nak bagi duit dekat mak, nak bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Jangan takut begitu, jangan. Allah jamin akan ada rezeki untuk orang-orang yang bermurah hati. Yang ketiganya iaitu kita ada simpanan ataupun ada orang dia buat pelaburan untuk di waktu-waktu yang tak dijangka dalam hidup. Kehidupan kita kan macam-macam, benda tak sangka, tak jangka, tak duga, boleh berlaku. Maka ada simpanan, insya-Allah dapat menyelamatkan ataupun jaminan di masa akan datang. Yang keempatnya adalah dengan menyucikan harta kita, iaitu dengan berzakat. Yang seterusnya, yang kelimanya adalah, ini pun pesanan penting buat semua rakan-rakan penonton. Saya kira ini bukan setakat untuk suami saja, malah isteri sekalipun. Kadang-kadang mungkin, bukan kadang lagi dah, memang kebanyakan di kalangan isteri pada hari ini pun ramai yang bekerja. Jadi bila dia bekerja, dia pegang duit sendiri. Jadi maknanya dia rasa macam suka hatilah ya, dia nak berbelanja banyak mana, nak beli apa, dia nak shopping ke apa kan. Agama mengajarkan yang kelimanya, jangan membazir. Jangan membuang duit. Jangan membazir. Jangan terlibat dengan sebarang bentuk pembaziran. Dia sebenarnya membazir ni, kawan-kawan penonton-penonton sekalian. Membazir ni satu benda yang agak sebenarnya memang tak elok betul lah. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran,
golongan-golongan pembazir ni, dia adik-beradik siapa? Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Surah Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang membazir, membuang harta itu adik-beradik syaitan.